Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Minarjan bin Muhammad Fitri. Nombor kad matrik 421-300-4561. InsyaAllah hari ini saya akan membuat tugasan video berkaitan dengan interview bagi agama lain. InsyaAllah ini kawan saya. Boleh perkenalkan diri tak, Mak? Nama dengan agama. Nama saya Muhammad Chong dan saya beragama Kristian. Agama Kristian, okey. Boleh mula, Mak? Okey, boleh. Okey. Soalan satu juga. Kita ada 4 soalan je. Okey. Sejauh manakah anda memahami dan mengamalkan agama seharian anda? Saya rasa bagi saya, saya tidak cukup, saya cukup memahami agama saya sendiri, tetapi setiap hari saya juga belajar dan belajar lebih dalam kepada agama saya sendiri. Okey, soalan kedua, sejauh manakah yang anda faham tentang Islam dan umat Islam di Malaysia? Saya rasa sudah jelaslah bahawa populasi negara kita lah hampir semuanya umat Islam, dan saya rasa secara tidak wajar saya sendiri tahu juga tentang agama Islam dan umat Islam di negara Malaysia. Boleh tahu tak apa yang Mak tahu contoh amalan Islam kat Malaysia yang akan datang ke? Amalan mungkin dari segi agamanya mungkin saya tahu yang umat Islam solat 5 kali sehari, dan pada hari Jumaat mereka diwajibkan pergi ke masjid. Betul. Okey. Itu soalan seterusnya. Okey, bagaimanakah anda memupuk keharmonian antara agama di Malaysia? Pandangan saya, kesefahaman itu penting. Bila bukan saja saya rasa bagi semua masyarakat, mereka harus tahu perkara asas bagi setiap agama di Malaysia supaya tidak ada salah faham berlaku. Kena tahu mungkin perkara asas lah. Saya rasa itu patut ada dalam diri setiap rakyat Malaysia. Itu sebab kalau macam saya tahu pun Mak pun banyak tahu 12 macam kan. So benda tu penting lah untuk kita pupuk semangat dan nilai kan. Okey, kita soalan seterusnya pula ya. Apakah sebab-sebab yang boleh merosakkan hubungan antara agama dekat Malaysia? Saya rasa faktor paling besar adalah salah faham. Bila mereka tidak menyiasat ataupun bertanya dan terus kepada konklusi, itu akan mengakibatkan salah faham, dan di situ adalah berlaku perbuatan. Okey, daripada apa yang Mak dah bagi pendapat dia, dapatlah kita tahu yang sebenarnya antara orang yang bukan Islam pun sebenarnya dia faham, dia dah biasa lah dengan kita punya cara lifestyle kita kat sini. Tapi macam mana kita nak uruskan dia adalah dengan kita memahami antara satu sama lain untuk mengelak daripada segi pergaduhan lah disebabkan agama, sentimen-sentimen ke politik ke. Sebenarnya boleh je, kalau kita tahu Mak sendiri pun banyak berkawan dengan budak-budak Smart Hafiz, dengan orang-orang Islam. Kawan-kawan dia pun kebanyakannya adalah Islam. Jadi benda ni bukan satu isu pun sebenarnya kalau berkaitan dengan agama ni. Jadi kalau nak berkawan ni sebenarnya kita kena faham je, kita kena hormat dia orang. Jadi itu sekian daripada saya. Terima kasih, Mak. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita bersama dengan kita punya respon yang kedua, yang kita akan bertanyakan berkenaan dengan cara dia amalkan agama dia dan apa pendapat dia berkenaan Islam dekat Malaysia. InsyaAllah hari ini kita ada sekali, and boleh kenalkan diri nama apa sebagai apa kat Islam ni, and agama apa silakan. Selamat pagi, selamat sejahtera. Nama saya Kartini Kumar. Saya merupakan penolong pendaftar di Pusat Kegiatan Pelajar dan Jaringan Komuniti. Saya beragama Hindu. Okey. Semua tanpa kita buang masa, kita teruskan soalan saya. Boleh. Okey. Tahu macam mana ataupun sejauh manakah memahami dan mengamalkan agama saya sendiri? Sejauh mana saya memang mengamalkan agama itu sejak saya lahir lagi. Memang ibu bapa saya merupakan penerapan waktu, dan seperti
seperti mana yang disebutkan dalam ajaran agama itu, mendekatkan saya dekat hari ini lah. Macam itulah saya mengamalkan agama saya setakat ini. Maksudnya dari segi seamalkan agama itu perayaan Masih dari segi perayaan, sambutan ataupun apapun saja yang berkaitan dengan agama, kan saya masih mengamalkan. Okay, so kita soalan kedua je. Okay, sejauh manakah yang saya sendiri faham tentang Islam dan umat Islam dekat Malaysia ni? Melihat kepada saya punya circle kan, dia bila circle saya ramai yang beragama Islam dan juga umat Islam. Jadi rakan-rakan saya pun ramai Islam. Jadi sejauh mana yang saya faham, sudah tentunya apabila saya tak pasti apa-apa, saya akan tanya kepada mereka dan saya akan belajarlah. Jadi banyak juga perkara-perkara yang saya belajar untuk memahami sebenarnya cara Islam di Malaysia dan juga umat Islam di seluruh dunia. Jadi saya kalau macam saya katakan, kawan-kawan saya kan banyak yang ataupun sekiranya kawan Islam, saya pernah tak macam ikut diorang berpuasa ke bulan Ramadan, pernah ke? Saya telah termasuk tahun ini, tahun ke-9 saya berpuasa sama-sama dengan tahun Selama sebulan je? Ya, 9 bulan. Cuma ada nak cakap setiap tahun tu full tu tak ada lah. Cuma ada sekali tu waktu saya tengah kerja, kakak-kakak saya di office yang lama, mereka buat challenge sehari puasa dapat RM1. Jadi tahun tu saya dapat puasa dalam 27 hari keseluruhan, saya dapatlah RM27 keseluruhan. So harap-harap tahun ni dapat puasa penuh lah kot. Boleh cerita lagi. Soalan yang ketiga Faiz kan. Okay, bagaimana sebagai memupuk keharmonian antara agama dekat Malaysia ni? Okey, dia kalau nak memupuk agama ni, dia kena faham dulu agama tertentu. Dia sebelum kita nak cakap something, kita kena memahami dulu sensitiviti yang boleh menimbulkan masalah. Jadi selagi kita tak mengenal apa-apa sensitiviti, benda itu tak akan menimbulkan apa-apa masalah. Cuma yang saya nampak yang agak buat saya rasa macam kecewa sikit adalah ada segelintir yang boleh dikatakan sebagai penunggang agama kan. Dia menimbulkan perspektif yang kurang elok dan kurang yang salah, yang menyimpang sebenarnya daripada agama. Semua agama lah, tak semestinya agama Islam, agama Hindu pun sama, kita pun sama. Saya rasa ada yang segelintir yang menyimpang sebenarnya. Disebabkan benda itulah ada berlaku sedikit saya rasa ketidakharmonian agama di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Tetapi kalau peringkat setakat ni, di peringkat di Malaysia lah, ataupun di peringkat kita, selagi kita menjaga sensitiviti, saya rasa itu bukan satu masalah untuk kita berjalan. Okey, kita soalan lain Ustaz. Okey, apakah sebab-sebab yang boleh merosakkan hubungan antara agama dekat Malaysia ni? Okey, sebab-sebab utama yang boleh merosakkan agama. Okey, ini yang poin yang saya cakap sebentar tadi. Di mana bila ada kategori orang penunggang agama ataupun yang ajaran yang sesat, menyimpang daripada ajaran agama yang sebenarnya. Dan kalau melihat kepada perkara-perkara lain, saya rasa tak ada apa-apa masalah. Cuma yang penting macam saya sebutkan tadi, elakkan untuk menyentuh perkara-perkara yang sensitif. Apabila melibatkan agama ni, kita menjaga agama semua. Di Malaysia kita dah ada pelbagai agama tahu, jadi kita mengamalkan keharmonian itu based on sensitivity. Kalau kita memahami, tak ada masalah untuk siapa-siapa sebenarnya. Saya memahami agama Hindu, Islam memahami agama Hindu. Jadi dia memahami secara keseluruhan agama-agama di Malaysia. Okey, okey, dapatlah kita ketahui. Saya suka dengan poin saya yang mana kalau daripada kita nak mengekalkan keharmonian antara agama ni, kita kena jaga sensitiviti. Tak macam segolongan yang suka macam menyentuh, orang agama ni tak boleh amalkan sebab dia menyalahi peraturan daripada segi agama yang lain. Sepatutnya benda itu bukan satu
satu isu lah kalau kita boleh bertoleransi berkenaan hal-hal sedemikian. Okey, sekian daripada saya and thank you sir untuk sudi masuk jadi saya punya responden. No problem. Okey, terima kasih. Terima kasih.